Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah jami'an, sambung pengajian kitab Zadul Ma'ad pada bab Qiyamul Lail, Qiyam Nabi SAW. Dan pada pengajian yang lepas kita telah bincangkan masalah adakah Qiyamul Lail ini wajib bagi Nabi SAW. Dan setelah perbincangan, perbahasan yang panjang, maka kita dapat kesimpulan bahawa salat lail itu, qiyamul lail itu ialah nafilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nafilah tidak semestinya sunat. Nafilah juga boleh jadi wajib. Itu kita punya kesimpulan pada kuliah lepas. Itulah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad nafilatan. Maka pada waktu malam, maka bertahajudlah kamu sebagai nafilah bagi kamu. Dan nafilah itu tambahan, iaitu tambahan apa? Tambahan dari segi ganjaran, kedudukan, dan juga kita kata kemuliaan kepada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW telah diampunkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nabi maksum daripada melakukan dosa. Oleh demikian, tahajud Nabi SAW adalah sebagai meninggikan martabat Nabi SAW. Adapun bagi kita adalah sebagai penghapus dosa-dosa yang kita dah lakukan. Hari ini kita masuk dalam muka surat 453 454. Okey, jumlah rakaat salat malam beliau. Berapa rakaat sebenarnya Nabi SAW Qiyamul Lail? Okey, salat beliau SAW di malam hari adalah 11 atau 13 rakaat. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Aisyah. Sesungguhnya jumlah tersebut sama-sama dinukil melalui jalur sahih dari keduanya. Dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah menambah pada bulan Ramadan dan tidak pula pada bulan yang lainnya lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat itu maksudnya kalau tak termasuk qabliyah subuh. So Nabi sembahyang 11 rakaat. Masih dalam As-Sahihain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, biasanya Rasulullah SAW salat di malam hari 13 rakaat. 5 rakaat di antaranya adalah salat witir. Beliau tidak duduk pada sesuatu pun darinya kecuali di rakaat yang terakhir. Yang ni kita akan bincang masalah bagaimanakah cara Nabi buat salat witir. Kita akan tengok Nabi pernah buat 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Dan cara dia pelbagai. Cara Nabi lakukan pelbagai, nanti kita akan bincangkan selepas tajuk ni. Tapi poin yang nak dibawakan dalam hadis ni adalah wajhul istidlalnya, tempat di mana letakkan dalilnya. Kita nak cek dalilnya adalah Nabi salat 13 rakaat. Namun yang benar adalah dari Aisyah adalah riwayat yang pertama. Kan tadi hadis pertama Aisyah kata 11 rakaat. Hadis yang kedua 13 rakaat. Apa berbeza? Kita katakan namun yang benar dari Aisyah adalah riwayat yang pertama. Adapun 2 rakaat tambahan atas 11 rakaat adalah 2 rakaat salat sunat sebelum subuh. Salat sunat qabliyah subuh. Salat sunat rawatib tu. Jadi kalau 11 tahajudnya tambah witir, campur lagi 2 rakaat qabliyah subuh, maka jadilah dia 13. Betul tak? 11, 13. Penjelasan ini dinukil langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sama, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 13 rakaat dengan 2 rakaat sunat sebelum subuh. Keterangan ini disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Kalau kitab bawah tu hadis Muslim, kitab Salatul Musafirin, Salatul Lail wa Adadur Raka'at An-Nabi
SAW fil lail, iaitu berkenaan dengan salat musafir, dan bab salat malam Nabi SAW dan bilangan adad rakaat Nabi SAW fil lail. Al-Bukhari berkata dalam hadis ini, Nabi SAW salat di malam hari 13 rakaat. Kemudian apabila mendengar azan subuh, beliau salat 2 rakaat yang ringkas. Banyaklah pula. Dah jadi 15. Maka sini kita kata poin yang berlakunya perbezaan di kalangan ulama, khilaf di kalangan ulama. Adakah 11 itu fix, tak boleh buat lebih? Dekat 11 tu fix, maksudnya kalau buat lebih tak sunnah. Adakah 11 itu nombor yang ditetapkan pada solat malam? Maknanya kalau kita buat lebih daripada 11 rakaat, maka dia tak lagi menjadi sunnah. Kat sini kita kata ada dua pandangan dalam kalangan ulama ahli sunnah sendiri. Ada yang pertama, pendapat yang pertama itu pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab mengatakan bahawa bilangan tersebut adalah bilangan yang bukannya bilangan menterhadkan. Betul bahasa saya? Menterhadkan atau menerhadkan? Menterhadkanlah. Ini sedap bunyi dia. Menghadkan. Okey. Menghadkan. Bahasa Melayu pun tak betul Menghadkan rakaat tu hanyalah 11. Jadi dua pendapat sebenarnya. Pendapat aliran kedua Syalbani rahimahullah dan juga beberapa anak murid ni dan juga sebelum-sebelumnya di kalangan dinukil juga di kalangan salaf, ada yang mengatakan bahawa bilangan 11 je dan Nabi tak boleh, Nabi tak kasih buat lebih, ataupun buat lebih tak sunnah. Tapi jumhur ulama memandang bahawa yang 11 tu ialah yang Nabi buat, dan bukannya kita kata kalau buat lebih dia tak sunnah. Sebab kita kena ingat, bila Aisyah ditanya macam mana solat malam Nabi, dia kata jangan tanya berkenaan tuluhunna wa husnuhunna. Dan kamu jangan tanya tentang betapa panjangnya solat Nabi dan betapa lamanya solat Nabi dan betapa eloknya solat Nabi SAW. Jadi 11 rakaat Nabi itu tak sama dengan 11, kita kata 11 rakaat kita sikit. Nabi SAW ni 11 rakaat panjang. Nabi baca Baqarah, Nabi baca Ali Imran, Nabi baca At-Taubah, Nabi baca Al-Ma'idah. Jadi 11 rakaat tu memang cantik lah, ngam-ngam. Atau dari sini ulama majoriti mazhab kata kalau kita baca panjang 11 dah bagus. Kalau baca panjang 11 dah bagus. Tapi kalau kita baca kuliah kulullah, kuliah kulullah, kuliah kulullah, kalau macam Ramadan kan, wadduha inna anzalna, wa syamsi inna anzalna, semua dia pengen inna anzalna kan. Lepas tu masuk dia akhir kulullahu ahad, rakaat kedua kulullahu ahad. Jadi kat sini kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku suka diperbanyakkan. Dia kata apa dalil yang kata banyak? Sebab Nabi SAW tidak fixkan bilangan tersebut. Cuma Nabi SAW biasa buat 11, tapi Nabi tak pernah fixkan bilangan ni berapa. Itu jadi isu dalam bincang kat sini. Sebab tu kita tengok Imam Malik rahimahullah kata 40 rakaat boleh. Malik rahimahullah kata 40 rakaat tak ada masalah. Imam Syafi'i kata 20 rakaat. Abu Hanifah kata 36 rakaat. Dan banyak lagi kita tak ditetapkan berapakah bilangan yang tertentu. Namun kita kata 11 tu yang paling cantik. Tapi 11 yang cantik tu ialah 11 yang panjang. Sekali lagi 11 yang panjang. Lepas tu setengah negara Arab dia baca memang dia buat 11 rakaat juga masjid dia. Tapi satu rakaat dia baca 4 muka surat. Kita kena tarawih, dia baca 4 muka surat. Kita satu muka surat je. Lepas tu kan dah dapat surat daripada jemaah apa panjang menua tarawih ni. Baca imam segah muka surat sudahlah. Kita bukan nak khatam pun. Macam-macam surat yang dapat AJK je, kepada AJK. Barakallahu fikum. Jadi kat sini kita kata khilaf di kalangan ni, kita meraihkan khilaf masalah ni. Jadi kalau tanya saya secara personally, berapa rakaat nak buat, saya kata 11. Secara personal dia buat 11. 11 campur witir. Naam. 11 campur witir. 8
8 campur 3 ataupun banyak cara boleh. 2 campur 9, 4 campur 7, 5 campur 6, dan seterusnya. 6 campur 5 maksudnya. 6 campur 5, boleh tak? 4 campur 7, 2 campur 9. 2 sembahyang tahajud, 9 sembahyang witir. Boleh tak? Boleh. Nabi tak tetapkan. Nabi tak kata mesti sembahyang tahajud 8 rakaat dan witir 3 rakaat. Nabi tak pernah tetapkan masalah ni. Okey, nanti kita akan tengok bab solat witir Nabi. Kalau Nabi SAW sembahyang 11 rakaat, tapi kenapa ada diriwayatkan Nabi pernah sembahyang witir 3, 5, 7, 9? Kan? Betul tak? Jadi menunjukkan bahawa dia fleksibel ketika melakukan solat tahajud tadi. Dia bukan mesti ada form yang tertentu. Mesti dia mulakan dengan solat ini, lepas tu solat itu, tu solat taubat, lepas tu solat tasbih. Itu mungkin sebahagian guru-guru kita letakkan syarat tersebut supaya nampak disiplin. Wallahu a'lam lah. Tapi nak menetapkan itu sebagai kita kata itulah sunnah, tak dapat padanya dalil. Okey. Jadi kita sambung pula. Ini macam 15 pula. Adalah solat Rasulullah SAW di malam hari 13 rakaat. Beliau witir dengan 1 rakaat dan mengerjakan 2 rakaat sunat sebelum subuh. Dan itu adalah 13 rakaat. Nampak? Nabi solat witir dengan 1 rakaat. Maksudnya Nabi sembahyang tahajud berapa rakaat? 10. Jadi kita fleksibel dalam masalah ni. Ini riwayat yang terperinci dan sangat jelas. Sedangkan Ibnu Abbas terdapat perbezaan riwayat daripadanya. Dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Jamrah dari Ibnu Abbas adalah salat Rasulullah SAW 13 rakaat, yakni di malam hari. Akan tetapi dinukil pula penjelasan dari beliau bahawa termasuk di dalamnya 2 rakaat salat sunat subuh. Okey. Asy-Sya'bi berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang salat malam Rasulullah SAW. Maka kedua dia menjawab 13 rakaat, di antaranya 8 rakaat witir 3 rakaat dan 2 salat sunat sebelum subuh. Jelas tak riwayat ni? Ni paling jelas sekali lah. Dah tak ada lagi khilaf padanya. Kemudian disebutkan dalam As-Sahihain dari Quraib dari Ibnu Abbas tentang kisah ketika beliau bermalam di rumah bibinya, makciknya Maimunah binti Al-Harith. Maimunah ni siapa? Si Nabi. Dia adalah makcik kepada Ibnu Abbas. Waktu dia boleh datang tidur rumah Nabi. Mana tak makcik kira mahram ke bukan mahram? Mahram lah. Dia boleh tidur sekali. Bahawa Nabi SAW solat 13 rakaat, kemudian beliau SAW tidur hingga terdengar suara nafasnya. Nabi pun masa kira berdengkur lah, tapi kalau berdengkur kuat sangat, bunyi lah tidur. Tidur mengantuk, penat. Dan ketika jelas baginya fajar, beliau pun salat 2 rakaat yang ringkas. Cantik juga lafaz ni, jelas. Dan lafaz lain disebutkan beliau SAW salat 2 rakaat, kemudian 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 witir. Cuba kira 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga, 2 rakaat keempat, 2 rakaat kelima, 2 rakaat keenam. Berapa tu? 12 witir. Kemudian berbaring. Ni jadi berapa ni? Jadi 13 pula. Okey. Kemudian berbaring hingga datang muazzin, maka beliau solat 2 rakaat yang ringkas, kemudian keluar dalam solat subuh. Dan demikian jadi kesempatan bahawa jumlahnya 13. Kat sini kita kata wallahu a'lam bissawab. Kita yang lafaz hadis yang paling jelas adalah Nabi buat 11. Nabi buat 11 rakaat bersama dengan witir. Tapi sekali lagi saya ulang balik berkenaan dengan masalah ini, kita katakan itu bila bilangan yang Nabi biasa buat, dan tidak ada larangan ataupun kita kata dalil yang jelas yang Nabi kata tak boleh buat lebih daripada 11 rakaat. Satu. Lepas tu ustaz, senang lah ustaz cek dalil tak boleh. Satu, kalau saya nak sembahyang zuhur 5 rakaat, apa dalil tak boleh sembahyang zuhur 5 rakaat? Masalah agak tu. Dia kata Nabi SAW solat zuhur, Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli, solat macam mana aku solat. Dan Nabi SAW tidak pernah buat lebih daripada tu. Ada pun berkenaan dengan salat tadi, nampak ada khilaf 11. Ada yang kata 13, ada yang kata 13, lepas tu tambah lagi 2 rakaat. Maka atas dasar ini para ulama kita telah buat kesimpulan bahawa tidak ada had yang
had yang tertentu. Itu pertama. Yang kedua, hadis yang dinukil adalah daripada Aisyah radhiyallahu an. Dinukil daripada Aisyah radhiyallahu an. Dan Aisyah dinukilkan apa, dia cerita apa yang dia nampak. Jangan ada dalil lain bahawa Nabi sembahyang malam dua tanpa letakkan had yang tertentu. Maka dia kata masalah ni, sebagai ulama pula kata tak, dia terbuka pada waktu malam, bebas untuk berapa banyak yang untuk dilakukan pun. Dan inilah amalus salaf, inilah pendapat para ulama salaf kita di kalangan para sahabat. Kalau para sahabat faham benda sebut tak boleh buat lebih, maka para sahabat takkan buat. Jadi kita kata faham Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman para salafus salih, dan salaf kita dia buat. Dan hampir sepakat di kalangan para sahabat kita, tak ada yang menentang kalau orang nak buat lebih daripada 11. Jelas tak masalah ni? Tanpa kita menafikan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, tanpa menafikan bahawa 11 tu yang terbaik. Kalau sekatanya saya 11, tapi 11 terbaiknya 11 tu adalah dengan bacaan yang panjang. Ya puan? Kalau dalam bulan Ramadan, kita sembahyang di tempatnya masjid ada sembahyang 11. Tapi kalau masjid sembahyang 20, hendaklah kita solat bersama imam. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu salatul lailah, qiyamul lailah. Siapa yang bersama imam sehingga imam bersurai, maka ditulis baginya salat sepanjang malam. Jadi kalau kita imam sembahyang 20, kita sembahyang 11, kita lagi terlepaslah kita daripada kebaikan salat sepanjang malam. Jadi kalau macam nak praktikkan, sama ada puan salat di rumah, jadi kita akan masuk bab, adakah Nabi salat pada setengah malam, akhir malam. Tapi kita kata jawapan ni adalah wa minal laili wa qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'an tartila. Allah kata Quran surah Muzammil, maka boleh bangun setengah malam boleh, kurang daripada setengah malam pun boleh, di akhir malam pun boleh. Bersabit Nabi SAW, Nabi pernah salat di pertengahan malam, Nabi pernah salat di akhir malam. Lepas tu lebih kita dengar Nabi SAW dia semayang tahajud, semayang qiyam malam, sehingga kan para sahabat takut terlepas sahur. Takkan Nabi semayang lepas isyak tu sampai sahur. Itu hebatnya para sahabat, lepas isyak semayang sampai sahur. Oi, bukan, dia setengah malam. Nabi start setengah malam. Maksudnya katakanlah kita tak buat macam di Mekah kan, buat pukul 2:30 pagi. Buat 2:30 pagi sampai subuh boleh. Pukul 1, 2, 1 kita pulang, tak ada masalah. Kalau puan berseorangan di rumah atau berjemaah bersama dengan keluarga di rumah pun tak mengapa. Tapi kita katakan disunnahkan, kita kata disyariatkan berjemaah di masjid untuk qiyamul lail pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Adapun luar Ramadan tidak disyariat, tidak disunnahkan untuk buat pada setiap malam qiyamul lail berjemaah. Kenapa pada bulan Ramadan tak ada dah? Imam kata, mari kita buat qiyamul lail tiap-tiap bulan Ramadan lepas isyak, sembahyang 20 rakaat. Tak ada, sebab tak disunnahkan untuk berjamaah di masjid untuk qiyamul lail, melainkan pada bulan Ramadan. Ada bulan Ramadan afdalnya di luar Ramadan, di rumah. Afdalus salah fil bait illa al-maktubah. Kata Nabi sallallahu, sebaik-baik salat itu adalah di rumah melainkan yang diwajibkan. Dan Nabi sallallahu sabit, Nabi salat semuanya di rumah. Nabi salat di rumah ketika salat tahajud. Sehingga Ibn Abbas datang ke rumah Nabi untuk belajar salat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita nak buat sekali-sekala program sekolah, program pejabat, sekali-sekala itu dibenarkan. Sekali-sekala itu dibenarkan tanpa kita melaziminya setiap hari. Kalau buat setiap hari maka takut-takut dia terkeluar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak puan? Menjawab soalan tak? Soalan? Tadi Ustaz kata kalau kita keluar daripada imam tu kita tak dikira kan? Kalau yes. Tapi kalau kita join lewat, tak juga, mesti dari awal sampai habis. Kalau tak aci lah masuk ujung tu rakaat terakhir. Tunggu dah dia dengar as-salatu witri asabakumullah. Tiru masjid lalu kan. Tengah masjid dia buat, dia pun pergi. Cantik, dia makan more dulu, lepas tu baru dia masuk. Okey, faham ya masalah ni? Dan kita kata jangan bergaduh dalam masalah rakaat.
Yang 11 tak boleh declare yang 20 tak sunnah, yang 20 tak boleh declare yang 11 tak sunnah. Dua-dua tu sabit. Yang 20 di kalangan para sahabat buat, Umar radhiyallahu anhu buat. Walaupun sebagian ulama mempertikaikan riwayat tersebut, tapi sabit di kalangan para imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah dan semua mengatakan bahawa memang Umar melantik Ka'ab jadi imam. Sekarang riwayat kata 11, sekarang riwayat kata 20. Walaupun riwayat 20 sebagian ulama mempertikaikan kesahihannya, tapi tidak sedikit ulama yang mengatakan bahawa riwayat tersebut adalah riwayat yang benar, sahih. Jadi kita jangan bergaduh dalam masalah. Tapi orang tanya mana afdal, 11. Tapi 11-nya tuluhunna ma'ahus tulihinna wa husnihinna, panjangnya dan cantiknya solat Nabi SAW. Seperti yang kita mengaji sebelum ni kan, rukuk Nabi panjang, iktidal Nabi panjang, sujud Nabi panjang, hampir sama dia lama dia tu. Bayangkan Nabi SAW bersolat dengan baca 200 ayat, 300 ayat satu rakaat. Maka kita nak bandingkan, dia kata 11 dengan kita baca inna a'tayna dan qul huwallah. Tak jadi, tak capai dia punya KPI dia, wallahu taala alam bisawab. Jadi jumlah rakaat yang sentiasa dilaksanakan Nabi SAW sehari semalam adalah 40 rakaat, termasuk rakaat solat-solat fardu. Jadi bila dikira-kira balik, rupanya kalau campur dengan solat tahajud, campur solat sunat rawatib, campur dengan solat fardu, maka Nabi punya solat satu hari 40 rakaat. Cuba tengok tu. Jadi perbezaan tentang 2 rakaat terakhir pada solat malam. Sebab tak disebut tadi kan, Nabi sebenarnya 13. Ada yang kata 11 tu memang dah habis tahajud, lepas habis witir dah. Lepas witir tu Nabi sembahyang lagi 2 rakaat. Kata sembahyang witir sembahyang terakhir. Apakah keduanya adalah 2 rakaat solat sunat sebelum subuh atau solat yang lain? Apabila 2 rakaat ini ditambahkan kepada rakaat solat-solat fardu dan solat sunat rawatib yang sentiasa beliau SAW laksanakan, maka jumlah rakaat beliau sallallahu alaihi wasallam sehari semalam adalah 40 rakaat. Cuba kira. 17 rakaat solat fardu, 10 atau 12 solat sunat rawatib, 11 atau 13 rakaat solat sunat, solat malam. Maka jumlah keseluruhan adalah 40. 17 tambah 10 berapa? 27 tambah 11 38. Jadi 2 rakaat lagi tu, itu yang kita mana satu 2 rakaat nak letak mana ni? Ada yang kata 2 rakaat rawatib, ada yang kata 2 rakaat yang Nabi buat lepas solat witir tadi tu. Lepas tu kita kata Nabi ada buat 2 solat witir lagi. Itu ulama kita dia jawab pula, dia kata solat 2 rakaat lepas solat witir tu macam solat sunat rawatib maghrib. Solat sunat sunat lepas sunat maghrib, bukan solat rawatib. Solat sunat lepas solat sunat maghrib, lepas solat maghrib. Itu solat maghrib 3 rakaat. Lepas solat maghrib ada solat sunat tak? Rawatib ada 2 rakaat kan? Begitu juga solat witir, dia ada macam sunat dia. Seolah-olah sebab maghrib itu penutup pada waktu siang, maka solat witir pula penutup pada waktu malam, lalu dia tutup dengan 2 lagi rakaat. Cantik Ibn Qayyim punya penjelasan. Okey. Jadi bila ada 2 lagi rakaat lepas solat witir tu, nak kata apa? Kan lebih 11 tu. Kan lebih 11. Jadi tak payahlah gaduh waktu. Sebab memang ada seolah ada ruang untuk buat lebih daripada 11 tadi. Okey. Adapun yang lebih dari itu bersifat incidental dan tidak continue. Bahasa dia continue. Seperti salat pembebasan sebanyak 8 rakaat. Iaitu apa ni? Iaitu bila Fathul Mekah, bila kota Mekah, bila Nabi masuk je balik, bila buka kota Mekah, pergi masjid, Nabi salat 8 rakaat. Okey, Nabi masuk ke rumahnya, dan lari pembebasan kota Mekah, beliau SAW mandi dan salat 8 rakaat. Jadi kita akan tengok dalam masalah salat duha nanti. Adakah salat duha ni solat yang sentiasa Nabi lakukan ataupun Nabi lakukan ketika ada isu-isu tertentu? Ini juga ada khilaf dalam kalangan ulama kita. Ada perbezaan dalam kalangan ulama. Seorang ulama mandang bahawa solat duha tu memang solat yang sentiasa Nabi SAW lakukan setiap hari. Ada yang katakan Nabi lakukan solat duha tu bila ada macam isu-isu besar, macam bukaan kota Mekah atau ingat perang ataupun apa isu lah. Kita bersifat incidental. Incidential kot. Untuk orang putih dia kot. Incidential. Ada incidential?
Incidental. Incidental. Saya tak tahu sangat Satu prudential dia. Incidental. Nanti tak continue. Seperti solat pembebasan sebanyak 8 rakaat. Bukan pembebasan apa? Pembebasan kota Mekah. Ni apa solat pembebasan nak ni? Kata pembebasan ni bagi apa? Nanti kita baca bawah tu nota kaki. Dia kata dari Bukhari Muslim, dari Abdul Rahman bin Abi Lalai berkata, tak ada seorang pun menceritakan kami bahawa Nabi SAW solat duha selain Ummu Hani. Sesungguhnya beliau berkata, sesungguhnya Nabi SAW masuk ke rumahnya, yakni rumah Ummu Hani, pada pembebasan kota Mekah. Lalu beliau SAW mandi. Ummu Hani ni makcik dia. Lalu SAW mandi, makcik Nabi SAW, dan salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat salat yang lebih ringkas daripadanya. Nabi SAW duha dengan ringkas. Hanya sahaja beliau menyempurnakan rukuk dan sujud. Maka ringkas pun tapi tak cepat sangat rukuk dan tak cepat sujud. Faham tak ni? Jadi solat duha apabila kembali dari safar. Betul kata ulama' saya katakan tadi. Ada sebagian ulama' kata solat duha tu bila ada isu-isu tertentu, antaranya balik daripada musafir. Solat beliau SAW ketika mengunjungi seseorang, nak ziarah orang yang dihormati, ahli ilmu ke, orang besar ke, pemimpin ke apa, dia solat juga. Solat tahiyatul masjid dan lain-lain. Sepatutnya seorang hamba melaksanakan. Dalil apa? Satu dalam hadis Nabi SAW bila idza hamma ila syai'in, Nabi SAW ni bila nak buat satu benda yang something yang hebat, besar, maka Nabi akan pergi bersolat. Katalah kita besok nak pergi kahwin, ini benda besar, nak pergi nikah ni, main dulu 2 rakaat. Nak masuk peksa, main 2 rakaat. Kerana Nabi kata idza hammahu syai', bila datang satu perkara, maka Nabi akan sujud kepada Allah SWT. Begitu juga Bilal bin Rabah bila dengar abang dia meninggal, dia turun daripada unta je, sembahyang 2 rakaat. Itulah petunjuk Nabi SAW. Jadi bila Al-Imam Al-Bukhari setiap kali nak masukkan hadis dia sembahyang 2 rakaat, adakah itu bid'ah? Tak bid'ah lah. Sebab berdasarkan umum hadis Nabi SAW kata apa? Bila datang satu isu pada Nabi SAW, cara Nabi nak, sebelum Nabi nak buat keputusan apa semua, Nabi solat 2 rakaat. Imma istikharah, sama istikharah, atau sebagai nak minta petunjuk kepada Allah SWT agar memberi taufik dan hidayah kepada dia, bagi dapat buat keputusan yang baik. Tidak seperti yang didakwa oleh setengah orang, kata puak-puaknya Wahabi tu, terang dia cakap, Wahabi ni tak kasi buat bid'ah. Ni Imam Bukhari setiap kali masukkan hadis 2 rakaat sembahyang. Dalil mana dia kata? Nampak sangat kau tak baca bahawa hadis Nabi SAW, Nabi dah ada urusan, Nabi akan solat 2 rakaat. Jadi apa yang Imam Bukhari buat itu bukannya bid'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahli sunnah dari dalil hujah bin Nabi SAW. Okey? Niat sahaja aku Salin sahaja aku solat sunat 2 rakaat, kerana telah datang kepadaku suatu urusan yang aku mahukan, ya Allah, kau berikan petunjuk. Bukan niatlah apa-apa pun. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku sunat 2 rakaat, ya Allah, sunatkan kepada ya Allah. Allahu akbar lillahi ta'ala. Selesailah masalah. Yang solat 2 rakaat selepas nikah itu nanti kita bincang pada babnya, insya-Allah, dengan dalil, dengan hujahnya. Nanti kita boleh. Solat Rasul dekat solat Rasul dekat Masjid Quba tu kan berupa. Solat Masjid Quba itu kita kata Nabi SAW dia selalu pada Sabtu, hari Sabtu beliau akan pergi ke Masjid Quba. Imma solat duha wa imma solat tahiyatul masjid. Sama nak tahiyatul masjid sahaja selesai, sampai tahiyatul masjid dan solat duha, atau solat duha dah termasuk sekali tahiyatul masjid pun tak ada masalah. Sebab Nabi kata siapa yang berwuduk pada rumahnya kemudian mendatangi solat Masjid Quba dan solat 2 rakaat, Nabi tak khadkan. Nabi tak kata mesti solat duha ke apa ke, solat 2 rakaat. Hatta walaupun solat sunat wuduk sekalipun, maka diampunkan, maka sepertinya dapat pahala umrah. Dapat pahala umrah. Okey, menjawab soalan tak? Balik pada lepas nikah.
Nanti kita masuk bab nikah. Sebahagian sarjana dia kata mensunnahkan perbuatan tersebut. Sebahagian kata tak sabit daripada Nabi SAW. Maka kita akan tengok nanti dalam masalah ni, adakah dia yang sunat sebenarnya nikah itu adalah ketika nak bersama dengan isteri atau lagi ataupun kerana mujarrad nikah tu kena sunat, solat sunat, ataupun kerana nak bersama dengan isteri kali pertama tu. Lepas tu kalau dalam ni ahkam muzawaj, adabuz zifaf oleh Syalbani rahimahullah, dia terang masalah ni. Adakah solat sunat 2 rakaat lepas nikah tu kerana nikah, ataupun yang disunahkan itu adalah ketika nak bersama dengan isteri pada waktu yang pertama kali tu. Sama juga macam orang sekarang bila nikah dia pegang kepala tu kan. Macam satu ustaz buat dalam TV tu, menikah ramai di depan orang pegang kepala macam tu. Adakah dia disunahkan? Memang lepas nikah kena buat macam tu. Dekat sini ada perbincangan. Adakah sunnahnya pegang kepala tu memang lepas nikah memang kena pegang kepala, ataupun ketika malam pertama bersama-sama dengan isteri yang pertama kali, first time tu, maka disunahkan kita buat macam tu. Bukan baca jampi kalau orang tak faham, abang nak apa jampi saya ke bagi tunduk? Bukan nak bagi jampi penunduk Kalau sebab ada orang cerita, dia kata, ustaz bila saya nak buat tu, saya kata, apa ni bang? Nak buat jampi penunduk ke apa? Bukan jampi nak menunduk kan. Sunnah Nabi Allah kan, soal dia berkati kan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma fiha, ya Allah aku minta kebaikan daripadanya, dan kebaikan yang ada daripadanya, dan kebaikan yang dia bawa, dan aku buat minta lindung daripada kejahatan yang ada padanya dan kejahatan yang dia bawa. Bagi kita tahu benda macam kereta, dan sunahkan juga benda tu bukan pada isteri saja, benda-benda yang lain juga. Pasal nikah ni, masuk balik kita solat. Nanti kita akan tengok nanti. Barakallahu fikum. Bukan tanya saya kata solat itu adalah ketika nak bersama dengan isteri. Padahal sabit daripada hadis tu yang sahabat dia berjemaah dengan isterinya. Kalau tak silap saya, Salman atau bukan, kita ada bersama satu bab. Para sahabat lepas tu bincang macam mana malam pertama. Sebenarnya sahabat yang tanya malam pertama tu tak tanya macam mana sunnah malam pertama, dia bukan tanya macam mana malam pertama tu. Lalu seorang sahabat kata, kau jangan tanya, Nabi SAW melarang kita tanya tentang apa yang berada dalam bilik, tetapi aku beritahu kau sunnahnya macam mana. Iaitu solat 2 rakaat bersama isteri paling belakang berjemaah. Kita solat sunat boleh sekali-sekala, boleh solat sunat berjemaah antaranya pada waktu tersebut. Kemudian bila bersama, dia pun peganglah dia punya ubun-ubunnya dan kita bacakan doa tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ada bukan mujarrad nikah tu, wallahu a'lam bissawab. Saya masih tak pasti dalam bab tu. Sebab tak sikit orang yang kata benda tu sunnah. Kerana alangkah cepat jawapan dan pembukaan pintu bagi siapa yang mengetuknya sebanyak 40 kali dalam sehari semalam. Hanya Allah memberi pertolongan. Maksud kalau 40 rakaat kita solat sehari semalam, insya-Allah Allah Taala akan kabulkan doa kita dan segala hajat kita biidznillah taala. Fasal pula penjelasan solat beliau SAW di malam hari dan witir serta solat awal malam. Okey, ini cerita pula macam ni sifat solat Nabi ketika waktu malam. Dah kita dah sabit dah Nabi sembahyang solat malam. Dan yang kedua kita kata sabit dah Nabi sembahyang 11, dan tak ada larangan untuk buat yang lebih daripada 11, dan sabit juga daripada salaf bahawa mereka buat lebih daripada 11. Maka bab ni pula macam mana sifat dia pula, cara dia pula. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anha, tidaklah Rasulullah SAW salat Isyak lalu masuk kepadaku melainkan beliau salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Kemudian beliau pergi ke tempat tidurnya. Cuma hadis ini kalau kita baca bawah tu, adapun para perawi lainnya tergolong thiqah, ada satu perawinya yang tak thiqah. Sementara Ibnu Abbas menceritakan ketika ia bermalam di rumah Nabi SAW, beliau SAW salat Isyak, kemudian datang dan salat, kemudian beliau tidur. Kedua riwayat disebutkan dalam Abu Daud. Dan ini kita menjawab soalan kepada sebahagian jemaah yang tanya pada kuliah lepas, Ustaz, kalau lepas Isyak terus sembahyang witir, lepas Isyak nak terus sembahyang tahajud, boleh ke? Kalau kita katakan tak ada masalah. Solat sunat, kalau tahajud tu kena tidur. Kataan tahajud maksudnya bangun. Adapun kalau nak sembahyang
Sunat saja waktu malam atau witir saja, boleh tak? Boleh sebelum tidur, tak ada masalah. Adapun bangun tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan bersiwak. Kan? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abbas, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangun tidur yashusu fahu bisiwak. Maka Nabi digosokkan gigi dengan siwak. Dalil bahawa disunahkan gosok gigi lepas bangun daripada tidur. Okey. Para ulama kata disunahkan juga menggosok gigi sebelum bangun tidur, bukan hanya pada waktu malam, tidur siang pun kena gosok gigi juga. Kalau ulama kiaskan lagi pada masalah tu adalah apabila kita bertukarnya, berubahnya bau mulut juga disunahkan untuk bersiwak. Dan zikir kepada Allah. Zikir apa dia? Zikirlah kepada Allah dengan baca ayat Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kan sunnah Nabi tu bila baca ayat disebut surah Al-Imran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati ila akhir al-ayah. Seperti dalam kitab-kitab disebutkan. Dan berzikir kepada Allah. Sebab apa Nabi gosok gigi dulu baru baca Quran. Sebab baca Quran itu didengari pada malaikat. Kalau kita baca dalam hadis yang Jami'us Saghir dan lain-lain, malaikat mendekatkan dirinya betul dekat mulut kita ni bila kita baca Quran. Tapi kalau mulut busuk, malaikat terkesan tak dengan mulut busuk? Terkesan. Dalam kitab Al-Ashqar tu, kalau kita siapa yang ikuti kuliah dunia alamul malaikah, alam malaikat, maka malaikat terkesan dengan bau busuk. Itu pakailah deodorant, untuk menghilangkan bau ketiak anda. Dan juga pakailah minyak atar, pakailah apa yang boleh mewangikan badan. Kalau badan busuk tu malaikat terganggu, sebagaimana kita juga terganggu dengan bau busuk. Kalau Nabi SAW dia siwak baru dia baca Quran tadi. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan zikir yang beliau SAW baca saat bangun tidur. Setelah itu beliau SAW bersuci. Ini dalil bahawa tak semestinya zikir bangun tidur tu terus bangun, kena baca time tu juga. Boleh dia mandi, lepas dah mandi dia bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Boleh pujian kepada Allah yang dia dah bangun pagi. Okay? Boleh juga macam tu pun dibenarkan. Lepas bangun terus nak baca pun tak ada masalah. Cuma Nabi suka berzikir dalam keadaan suci kan. Kita baca sebelum ni hadis Nabi hatta nak berzikir pun Nabi suka berwuduk sebelum zikir. Dalil yang seorang sahabat tu bagi salam kan, bagi salam Nabi tak jawab, bagi salam kita jawab. Nabi kata aku bukan tak nak jawab, aku nak ambil wuduk selesai dulu baru aku jawab salam. Sebab aku nak menjawab salam dalam keadaan aku telah bersuci dan berwuduk. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersuci lalu solat 2 rakaat yang ringkas. Nabi start dengan 2 yang ringkas dulu, warming up. Okey, dalam Sahih Muslim disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat di malam hari beliau memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringkas. Ringkas ni biasa baca apa? Kuliah dengan qul Allah lah. Salat ringkas Nabi biasanya kuliah dengan qul Allah, seperti salat yang tawaf dan salat lain-lain. Itu salat yang ringkas. Okey. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perbuatan ini dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu salat di waktu malam, hendaklah ia membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Tunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya warming up ni bukan doktor je yang kata ada warming up. Nabi dah kata dah ada warming up dulu sebelum nak buat ibadah. Nak berdiri lama nanti kan cramp. Buat warming up dulu bagi otot-otot kita longgar. Okey, bersedia. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam solat pada pertengahan malam. Tadi awal kan Nabi balik bersama Isyak, Nabi terus sembahyang. Dan solat Isyak Nabi lewat. Pak Nabi galakkan solat Isyak lewat. Sudah hadis Sahih Bukhari, para sahabat tunggu Nabi sampai tertidur-tidur kat masjid. Sampai ada yahfi qura' sahu. Macam tu pun ada yang berdengkur pun ada ketika tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat Isyak. Jadi solat Isyak tu lewat, Nabi solat Isyak lewat. Bila solat Isyak lewat, lalu Nabi balik, Nabi terus solat malam. Solat witir ataupun solat sunat malam lah, qiyamul lail. Apa beza qiyamul lail dengan tahajud? Tahajud tu qiyamul lail, tapi tak semua qiyamul lail tu tahajud. Tahajud dia bangun. Tahajud dia bangun. Tahajud tu bangun, fatahajjat bangun.
Seperti dalam surah As-Sajdah tu kan, dia khaufan wa tama'a, dia terbangun. Allah Ta'ala sebut dalam surah lain, kanu qalilan minal laili yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu pada waktu malam sedikit tidur, mereka bangun untuk solat. Itu maksudnya dalil bahawa tahajud itu setelah dia bangun. Orang tanya mana lagi afdal? Mana lagi afdal? Saya kata tidur lagi afdal. Tidur lagi afdal sebab padanya meletakkan hak badan, memberikan badan haknya dulu, supaya badan kita ada hak. Inna li badanika alaika li jasadika alaika haqqa. Sebenarnya pada jasad kamu ada hak daripada kamu dan untuk dituntut. Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, siapa yang berteduh pada waktu panas, pada hari yang panas, dia berteduh kerana ingatkan hadis tadi, sebenarnya pada badan kamu dia ada hak, maka berteduhnya daripada panas tadi berpahala. Kata Syekh Utsaimin. Pada waktu hujan, dia ambil payung, hujan lebat, dia takut badan dia nanti akan menyebabkan demam dan lain-lain, dan menjaga hak badannya, maka itu juga dia akan dapat pahala daripada benda tersebut, kerana dia mengamalkan hadis Nabi tadi, inna li jasadika alaika haqqa. Jadi letakkan hak jasad tadi, satu. Yang kedua, mengembalikan kecergasan badan untuk beribadah. Yang ketiga, pada waktu orang semua tidur, wasallu bil laili wan nasu niyam, sampai waktu salat pada waktu malam, ketika manusia semua sedang tidur, maka Nabi kata tadkhulu jannata bisalam, maka masuklah syurga dalam keadaan kamu dalam keadaan kamu begitu selamat, sejahtera, masuk syurga. Yang keempat, jauh daripada manusia punya pandangan. Bila ketika dia tidur, jauh pada manusia pandangan. Bila jauh pada pandangan manusia, maka itu lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdua-dua saja dengan Allah. Ini panggil khulwah, berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat dengan Allah bukan pergi masuk gua, bukan dengan pergi bertapa di gua-gua dalam hutan, bukan. Ada yang kata aku nak pergi berkhalwat dengan Allah dengan pergi masuk gua, bukan. Berkhalwat dengan Allah adalah pada waktu malam ketika manusia semua sedang tidur, maka kita dengan Allah Ta'ala berdua saja, maka kita merayu kepada dia dan lebih ikhlas. Kau tengah menangis kan, anak datang belakang panjat apa semua, jadi tak feel kan. Abang mesti tolong buaikan anak tak nak tidur. Anak-anak awak pula nak ayah buai. Nampak kadang-kadang anak kita kan, dia datang mood dia tak betul, maka kita pula tengah nak solat terganggu. Maka kita kata akhir malam tu lagi pada yang untung semua tengah tidur lagi afdal. Yang kelima, pada akhir malam tu, pada turunnya Allah SWT pada langit di dunia, maka dia melihat hamba yang bersolat, maka Allah Ta'ala kata, siapa yang berdoa padaku maka aku mustajabkan, siapa minta padaku pasti aku akan bagi, siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku akan ampunkan sehingga waktu fajar, hingga terbit fajar. Yang keenam, Allah SWT dalam kitab Quran, wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajr kana mashhuda, Quran pada waktu fajar. Yang ketujuh, Allah Ta'ala kata kanu minal laili qalilan minal laili yahja'un wa bil asharihum yastaghfir, pada waktu sahur mereka beristighfar, pada waktu sahur. Yang ketujuh. Ini kata 7 tempat saya kata bagaimana lagi afdal tahajud dulu. Tapi kalau jenis orang yang shift malam, dia balik pukul 2 pagi, atau dia balik pukul 4 pagi, ngam-ngam je nak, maka dia tak tidur. Kalau tidur dulu memang kantoi, maka nak terus sembahyang pun insya-Allah dapat juga ganjaran, sebab dia pada waktu yang mustajab tadi tu dia ada sembahyang kat tempat tersebut. Cuma dia terlepas satu je, iaitu mereka tu bangun kerana khaufan wa tama'ah. Yang Allah Ta'ala sebut dalam sajdah tadi, mereka terbangun mereka terbangun pada waktu malam, terbangun pada waktu tidurnya kerana khaufan wa tama'ah, takut dan maksudnya terbangun daripada tidur tadi kerana takutkan Allah Ta'ala. Itu satu bentuk, kita kata, kelebihan yang sangat besar, yang tak sama dengan orang yang sedar ni. Sebab tak semua orang ada kekuatan untuk terbangun, untuk nak bangun solat, terbangun nak kencing, terbangun nak banyak, terbangun nak tengok bola. Itu kita katakan kita ni kadang-kadang, termasuk saya yang bercakap ni lah, boleh bangun tidur untuk buat susu anak, dah buat susu anak tu tidur, sedangkan dah ngam-ngam 3.30, pukul 4, waktu yang afdal tu. Tapi sebab dah syaitan, sebab penat sangat malam tadi tidur lewat, tengok Facebook apa semua, dan seterusnya. Jadi bila bangun pukul 4 tu tak larat dah solat. Yang kedua sebab syaitan. Yang ketiga sebab iman tak cukup kuat. Kalau orang yang cemas akan hari akhirat, Allah Ta'ala katakan walladzina
Walladzina hum bi'adzabi rabbihim mushfiqun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij, dan mereka takutkan azab Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak. Pasti dia berasa cemas. Kat situ kita tak ada, kita kurang. Tapi kalau kalau ada periksa besok, cemas, boleh bangun 3.30 tadi. Betul tak? Waktu kita nak SPM tu, begitu cemas nak periksa, bangun 3.30 nak study. Atau besok ada interview yang penting, atau besok ada nak bentangkan paper yang penting, atau besok nak present kepada bos apa something yang penting. Mesti malam tak tidur lena, cemas. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita masuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Kata Nabi SAW, Nabi ajar satu doa, Allahumma inni as'alu khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah, takutkan kepadamu pada di hadapan orang dan juga di belakang, fil ghaibi wasyahadah, iaitu pada ghaib, pada belakang orang, dan juga di depan orang. Wallahu a'lam bissawab. Terkadang Nabi SAW solat pada pertengahan malam. Ini juga sabit dalam ketika Nabi solat Ramadan. Nabi bangun pada pertengahan malam, yang para sahabat tunggu sampai tengah malam pun Nabi pun keluar untuk solat qiyam. Terkadang hampir pertengahan malam, nisfahu awin qus minhu qalila, ataupun setengah malam atau kurang setengah malam. Nampak? Hampir pertengahan malam. Terkadang beberapa saat setelah pertengahan malam, auzid alaihi, ataupun lebih pada ini surah Muzammil. Tentang boleh rujuk awal-awal surah Muzammil tersebut. Sesekali pula beliau SAW salat saat terdengar penyeru, iaitu ayam jantan. Sebab tu Nabi kata, jangan kutuk ayam jantan. La tasubbudik, Nabi kata, jangan maki ayam jantan. Sungguhnya ayam jantan tu bangun kat orang daripada tidurnya untuk salat, di mana ia tidak berkokok kecuali pada waktu pertengahan yang kedua daripada waktu malam. Masya Allah. Sebab apa? Sebab binatang boleh nampak malaikat, dan juga sebagai binatang boleh nampak syaitan, dan juga mendengar azab. Binatang boleh dengar azab. Binatang boleh dengar azab. Yang tak dengar azab manusia dan jin saja. Betul, manusia dan jin lalai. Ayam tak pernah lalai daripada berzikir kepada Allah. Semut tak pernah lalai daripada berzikir kepada Allah. Walakin la yafqahuna tasbihahum. Semuanya binatang berzikir kepada Allah, cuma kamu tak faham zikir pada binatang tersebut. Lepas tu tak, binatang tak pernah langgar dia punya sunnatullah, tak pernah langgar hukum Allah, hukum alam. Tak pernah terlibat kita dengar keldai buat liwat. Keldai liwat, keldai satu lagi. Atau singa liwat orang, pernah? Ataupun singa transgender, pernah? Singa dengan singa jantan dengan singa jantan semua. Singa transgender, pernah? Tiba-tiba dia pergi cukur dia punya bulu dia tu. Pernah? Nak tengok singa transgender? Tak pernah. Sebab mereka semua patuh pada perintah Allah. Sebab dia dengar azab Allah, dia dengar azab ahli kubur. Ada pun manusia sebab tak dengar tu, yang tu jadi transgender tu. Tak maaf sebutlah, siapa terasa lah. Tapi nak buat macam mana? Benda tu haram. Terkadang beliau SAW salat secara terputus-putus. Lalu pada kali lain beliau SAW salat berkesinambungan. Maksudnya betul-betul macam mana? Salat kejap, tidur, terbangun, sembahyang balik. Ini salat Nabi dah. Salat Nabi Daud. Puasa Nabi Daud pun ada. Salat Nabi Daud pun ada. Qiyam Nabi Daud, awal salat, lepas tu tidur, tu bangun balik, solat balik. Ini boleh juga kalau kita jenis yang confirm tak confirm je bangun. Kalau setengah orang memang dia confirm pukul 5 je memang terjaga punya. Dia memang body clock dia tu dah mantap. Biasa orang muda ni body clock dia terkacau lagi. Nak tengok bola lah, pergi makan tertarik lah, apa malam tu kan terganggu. Masuk cakap ni. Jadi waktu malam tu kadang-kadang pagi tu bangun tak, kadang-kadang bangun, kadang-kadang tak terbangun. Bangun tak boleh bangun tak? Bangun tak. Dah buka mata. Dah buka mata. Tapi kita barakallahu fikum, kita kata kalau jenis macam ni nak sembahyang awal dulu boleh, kemudian terbangun solat balik. Boleh tak? Boleh. Boleh. Tak ada masalah ni ya.
Inilah yang lebih sering beliau solat berkesinambungan. Tapi yang solat kesinambungan itulah yang sering beliau kerjakan. Nabi SAW mengerjakan solatnya secara terputus-putus, seperti diceritakan Ibnu Abbas saat dia bermalam di rumah beliau SAW, bahawa Nabi SAW bangun, bersiwak, lalu wuduk, kemudian membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ard, akhir ayat tu kan. Rasulullah membaca ayat-ayat itu hingga akhir surah. Setelah itu beliau berdiri dan solat 2 rakaat seraya memperlama berdiri, rukuk serta sujud, lalu berbalik dan tidur hingga terengah hembusan nafasnya. Ini dia terputus. Dan beliau berbuat demikian hingga 3 kali dalam 6 rakaat. Mana 3 kali? Bangun, tidur. Bangun lagi 2 rakaat, tidur. Bangun lagi, tidur 6 rakaat. Kalau kita dah pening kepala besok pagi dah. So apa datang ni kerana cemas Nabi SAW. Dia bangun tapi mengantuk, tidur, tapi tercemas, terbangun lagi. Baru 2 rakaat sembahyang. Ya macam kita lah nak periksa kan. Baca tu kan tidur, mengantuk, tidur. Tak baca dah habis lagi bangun. Betul tak? Dia nak periksa atau nak siapkan homework, nak siapkan assignment yang tak siap, besok kena hantar lah sedih. Betul tak? Tertidur, terbangun. Tertidur, terbangun. Cemas. Dia dengan anak kita demam, sakit kan. Bangun, kejap bangun. Tengok cek balik, Allah 40 tak turun-turun lagi. Bangun lagi, cemas. Cemas tu yang menyebabkan dia terbangun, tidur tu. Tak cemas dan tidur sampai pagi, tak ada rasa apa. Betul tak? Dia panggil naumul arus, naumul aris, tidurnya pengantin. Semua pagi sedap dia tidur. Tu kita kata yang ahli kubur nanti yang mana beriman kepada Allah dengan tidur seperti tidurnya pengantin, happy, senyum dia sampai kiamat kelak. Pada setiap kali bangun, beliau bersiwak dan wuduk, lalu membaca ayat-ayat tadi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam witir 3 rakaat. Lalu muazzin pun mengumandangkan azan, dan Nabi SAW keluar menuju salat saya membaca. Ini doa nak pergi masjid kan. Ada kalau baca buku Hisnul Muslim, dia letakkan doa ni, doa untuk pergi masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, berilah pada hatiku cahaya. Cahaya hati itu maksudnya apa? Nampak kebenaran, senang terima hidayah, senang terima kebaikan, itu cahaya. Bila bertindak di atas taufik Allah. Wa fi lisani nura, berlisanku cahaya, iaitu pada lisanku bercahaya. Maksudnya aku tidak mengatakan benda-benda yang baik dan beri manfaat. Waja'al fi sam'i nura, pada telingaku ada cahaya. Waja'al fi basari nura, apatah lagi di akhirat kelak kan gelap. Allah Ta'ala kata dalam Quran, orang munafik itu akan minta kepada orang beriman, mai aku naktabis min nurikum, ambil aku ambil benda cahaya kamu. Maka Allah Ta'ala tak boleh ambil cahaya orang. Maka lagi banyak dia salat, maka lagi banyak dia baca doa ni, lagi dia bercahaya dia untuk lalu di titian sirat lepas haud tu kan. Lepas haud itu, orang kafir dah masuk neraka apa semua. Lepas telaga haud itu, kalau orang kafir, orang munafik terhalang. Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW yang orang munafik, yang banyak maksiat, terhalang daripada minum telaga haud. Bila terhalang minum telaga haud, mereka semua bergerak pula ke sirat untuk berjalan atas sirat tersebut. Maka titian sirat tu, maka ketika itu gelap. Dan ahaddu min as-sayf, dan lebih tajam daripada pedang. Maka ketika itu bila berjalan, maka orang yang beriman dia akan ada cahaya, dia terang dia berjalan. Allah Ta'ala naktabis min nurikum, boleh tak kami ambil harta, ambil cahaya daripada kamu? Maka Allah Ta'ala kata tak boleh. Daripada mahsyar ke Ustaz? Daripada mahsyar, lepas haud, lepas telaga haud, Lepas telaga haud. Telaga tu on the way nak pergi sirat. Sirat tu dah tajam, nipis pula tu. Nak lalu tu maka tak ada cahaya. Apa lagi bahaya? Maka ketika itulah cahaya sangat diperlukan. Macam mana pula yang mengatakan matahari sejengkal daripada kepala? Itu yang sebelum tu, sebelum haud. Sebelum haud memang terang kan. Aisyah kata, ya Rasulullah, apa kalau kita nampak orang lain bogel macam mana, tak ni tak naik syahwat ke ya Rasulullah? Kan Nabi kata akan dibangkitkan manusia huffatan urad ghulla. Dia bangkit tidak berkasut, berbogel dan ghulla, dikembalikan. Orang yang dah sunat dikembalikan balik dia punya bahagian dia tu. Yes, dikembalikan balik. Ada balik depan tu. Ya, ghulla dikembalikan balik. Maka Aisyah kata, ya Rasulullah, tidakkah kami memandang antara satu sama lain? Maksud kalau memandang, maksud terang ke tak gelap? Teranglah. Okey, teranglah. Tapi dia kata apa, sungguhnya sya'n azim, sungguhnya urusan pada waktu itu sangat dahsyat sampai orang lain dah tak peduli nak tengok orang lain lagi dah. Dahsyatnya. Zaman sekarang ni macam mana busy pun, kalau kita nampak, tanya orang lelaki lah, yang kat sebelah kiri saya ni.
Macam mana busy pun orang terlampak tu dia ni juga. Tapi barakallahu fikum kat situ waktu yang sangat dahsyat. Seperti orang yang nak dihukum tadi gantung. Apa yang bagi kat dia pun dah tak ada rasa apa lah. Dah tak ada selera pun tak ada dah. Orang offer kan, kalau kita baca makanan-makanan, nanti tengok dalam internet tu, makanan-makanan yang diminta oleh orang yang nak dihukum gantung. Yang ni apa? Minta roti dengan butter je. Ada satu dua je yang minta steak apa semua macam-macam. Yang lain tu biasanya minta makanan biasa je. Sebab dah tak ada selera, tak ada feeling dah. Itu bagi orang yang nak mati. Apatah lagi orang yang dalam keadaan telah ditunjukkannya di akhirat kelak dia tu neraka ke syurga. Tidak ada orang yang dibangkitkan di akhirat kelak. Mereka dia nampak dah adakah dia ahli syurga ataupun dia ahli neraka. Itu kita takut kat situ. Bila datang kat situ cemas tu, bila cemas itulah menyebabkan dah tak selera nak tengok lelaki dan perempuan. Kenapa saya buat cerita ni? Dalil bahawa ketika waktu tu terang. Pada waktu tu terang. Nampak. Bahkan kan mereka pergi jumpa dengan Nabi Adam, pergi jumpa, maksudnya nampaklah mereka beramai-ramai pergi tengok ni, pergi tengok situ. Pergi cari Nabi Adam, pergi cari Nabi Ibrahim, pergi cari Nabi Nuh, pergi cari Nabi Nuh, pergi cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa, cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu dalil bahawa ketika itu terang. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin saya tersilap, tapi segi dalil ni nampak macam itulah. Wallahu a'lam bissawab. Ketika kita minta Allah Ta'ala jadikan cahaya bagi kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi sam'i nura, fi lisani nura, fi basari nura, waj'al fi khalfi nura. Belakangku cahaya, depanku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya, bawahku cahaya, atasku cahaya. Allahumma a'tini nura. Dari Ibn Abbas tidak menyebutkan 2 rakaat ringkas sebagai pembuka sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Mungkin dipaham bahawa Nabi SAW sesekali mengerjakannya atau sekali pula meninggalkannya. Ini pula. Mungkin pula Aisyah menghafal apa yang tidak dihafal oleh Ibn Abbas. Nanti kita kata ini perbezaan. Mungkin Aisyah dia nampak sebelah situ apa yang Aisyah hafaz daripada Nabi SAW. Kemudian kedua nampaknya lebih kuat. Kemungkinan kedua nampaknya lebih kuat. Maksudnya Aisyah hafal apa yang Ibn Abbas tak hafal. Kadang-kadang terlepas situasi tersebut dia tak hafal macam mana keadaan Nabi ketika tersebut. Dia tak ambil perhatian. Macam kita tanya, pagi tadi masa nak pergi office, anak buat apa? Tak perasan nak buat apa. Nampak tak? Sedangkan kita dekat sebelah dia. Tapi kalau orang yang beri perhatian, mungkin dia kata dia tengah baca buku. Contohnya. Itu juga para sahabat berbeza-beza dalam masalah ni. Bukan semua dalam level yang semua perhati 24 jam, bukan. Kita kena faham masalah tu. Di samping itu Aisyah radhiyallahu anha ialah orang yang paling mengetahui tentang salat Nabi SAW di waktu malam. Itu ulama dikatakan merajih masalah ni. Sebab dia isteri dia. Sementara itu Ibn Abbas hanya menyaksikannya ketika bermalam di rumah bibinya. Apabila terjadi perbezaan antara Ibn Abbas dengan Aisyah mengenai sesuatu yang berkaitan dengan solat malam Nabi SAW, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan Aisyah. Para ulama bincang lagi. Aisyah adalah salah satu isteri daripada isteri-isteri Nabi yang ramai. Dan Nabi berkata tak malam sembahyang kat rumah Aisyah. Jadi kalau sabit daripada hadis lain, seperti hadis daripada isteri lain yang kata Nabi solat malam 2 rakaat, maka boleh jadi hujahkan juga tak? Boleh menjadi hujah. Lepas tu bila ulama kita berbahas tentang adakah 11 rakaat saja, sebab sabit daripada isteri Nabi yang lain, Nabi solat 2 rakaat, dan tak ada had yang tertentu. Jadi kita katakan isteri Nabi yang lain juga melihat Nabi sembahyang tahajud. Jadi Aisyah lihat apa yang Aisyah nampak, isteri lain nampak apa yang mereka nampak. Begitu juga dalam masalah, kita sebut masalah kencing dulu kan, lama dah. Aisyah nampak, mungkin siapa yang kata Nabi sembahyang berdiri, maka dia bohong. Nabi tak pernah sembahyang berdiri. Kencing berdiri, afwan. Tak pernah kencing berdiri. Kencing berdiri. Nabi tak pernah kencing berdiri. Tapi sabit daripada para sahabat lain, Ibn Umar dan lain-lain mengatakan bahawa Nabi pernah kencing berdiri. Jadi Aisyah dia nukil apa yang dia nampak, para sahabat lain nukil apa yang mereka nampak. Dan mereka kata dalam masalah ni pula, para sahabat tadi yang selalu musafir dengan Nabi itu lagi kuat. Itu kan cara ulama mentarjih. Itu kita kata cara tarjih, cara mengambil mana yang lebih kuat. Dan berbeza-beza di kalangan para ulama kita. Selesai tak masalah ni? Selesai? Clear? Seterusnya pula jenis-jenis solat. Macam-macam tu jenis-jenis. Bukan macam-macam solat malam juga kan. Macam-macam tu jenis-jenis solat malam. Buku Indonesia
Solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam beserta witir ada beberapa jenis. Hari ini saya nak habis 11-10 minit. Sebab Ustaz Azhari tak ada, saya akan gantikan kelas Ustaz Azhari berkenaan dengan buku Manhaj Golongan Selamat. Dan kelas Manhaj Golongan Selamat pun habis awal juga pukul 12. Jadi saya akan habis 11 minit. Jadi ini tajuk terakhir kita lah, berkenaan dengan malaik rakaat ni. Solat Nabi SAW di waktu malam beserta witir ada beberapa macam jenis. Apa yang disebut oleh Ibnu Abbas di atas, 2 rakaat tadi kan. Apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau SAW membuka dengan 2 rakaat ringkas, kemudian menyelesaikan solatnya hingga 11 rakaat, memberi salam pada setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Memberi salam dalam setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Jadi 2, witir 1 rakaat. Boleh tak? Jadi 11. 2 darab 5, 10, tambah 1 lagi 11. 13 rakaat seperti di atas. Saya kata tadi, sebab ada sebagian ulama dia pakai juga riwayat pada 13 rakaat, iaitu 2 sampai 10, terus tambah lagi 3, jadi 13. Jadi 13 rakaat. Solat 8 rakaat, memberi salam pada setiap 2 rakaat, kemudian solat witir 5 rakaat sekaligus. Beliau tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Maksudnya tak ada sujud, tak ada tahiyat awal, tak ada tasyahud awal. Masa buat 2 rakaat, 2 sampai 8. Lepas tu lagi 5 rakaat sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang witir syul lah ini, sembahyang witir 5 rakaat straight dia, 5 rakaat terus, dan tak ada tahiyat awal. Faham tak? Jelas, okey. Seterusnya pula, solat 9 rakaat. Beliau mengerjakan 8 rakaat, di antaranya secara berkesinambungan, tidak duduk kecuali pada rakaat ke-8. Mana semayang terus sampai rakaat ke-8 baru duduk macam tahiyat awal. Tahiyat awal iaitu, lalu beliau duduk pada rakaat tersebut berzikir kepada Allah, memujinya dan berdoa kepadanya. Cuma tak sabitlah yang dia buat. Sebagian ulama kata dia duduk dan berzikir saja. Sebenarnya kata dia tahiyat awal. Wallahu alam bisawab. Yang rajihnya wallahu alam, saya rasa dia duduk tahiyat awal. Ada tahiyat awal pada rakaat ke-8. Kemudian beliau bangkit tanpa memberi salam. Itu kata macam tahiyat awal. Lalu mengerjakan rakaat ke-9. Setelah itu duduk dan tasyahud memberi salam. Lepas tu sebagian ulama kata tak. Sebagian ulama kata hanya 8 rakaat itu demi duduk dan berzikir saja. Masa 8 tu duduk, berzikirlah apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minta doa, Allah maghfirli warhamni wajburni. Minta lagi, Allah maghfirli ma qaddamtu. Bacalah apa-apa doa sekalipun ketika itu. Kemudian terus bangun ke rakaat ke-9. Rakaat ke-9 tasyahud dan bagi salam. Okey. Kemudian beliau salat 2 rakaat sambil duduk setelah salam. Faham tak? 9 rakaat. Lepas tu buat lagi solat 2 rakaat. Untuk jadikan dia apa? 11. Ini kita katakan lepas main witir ada solat lagi tak? Ada. Bila ada witir lagi lepas solat, ada lepas solat witir, ada solat lagi lepas solat witir, maka arahan Nabi. Jadi kalau solat witir itu solat terakhir itu arahan berbentuk sunat. Satu. Yang kedua, boleh difahami bahawa jadi kalau solat terakhir itu solat yang di hujung-hujung tu, witir tu kita buat waktu hujung, bukan semesti yang terakhir. Bukan semestinya. Walaupun buat terakhir pun tak ada masalah. Dan itu kebanyakan yang Nabi SAW buat. Yang witir tu lah sekali itu kebanyakannya. Tapi tidaklah menafikan bahawa kita boleh solat lagi lepas dia. Faham tak? Itu. Yang keenam, solat 7 rakaat sama seperti rakaat di atas. Kemudian solat sesudahnya 2 rakaat sambil duduk. Maksudnya 7 rakaat, dia duduk pada rakaat yang ke-6 dan bangun rakaat ke-7. Rakaat ke-7 baru bagi salam. Kalau ustaz confused lah ustaz, confused buatlah 2. Saya kata kalau macam nak pun pelbagai.
Dan nak berbagai. Witir tu dia buat dua-dua je. Dia kena buat straight. Witir kita buat yang hujung tu. Dua tahajud. Lepas tu witir satu. Faham tak? Kau nak buat lebih witir, buat witir 3 rakaat. Tak ada bagi awal. Nak buat lebih lagi, buat 5 rakaat sekaligus. Boleh juga. Okey. Ketujuh, beliau SAW solat 2 rakaat lalu witir 3 rakaat tanpa memisahkannya. Ini yang biasa kita buat lah kat masjid. Kadang-kadang dia buat witir 3 rakaat, 1 salam gitu. Tok Bilal tu umumkan kat depan kan. Witir 2 rakaat, 2 salam. Contohnya An-Nasai menukilkan dari Aisyah bahawa beliau SAW tidak memberi salam pada 2 rakaat witir. Namun sifat ini perlu ditinjau kembali sebab Abu Hatim bin Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallam, janganlah kalian witir 3 rakaat, witirlah 5 atau 7 rakaat, dan janganlah kamu menyerupai dengan solat maghrib. Maksudnya kalau sembahyang witir 3 rakaat, jangan samakan macam solat maghrib. Betul, tidak ada duduk tahiyat awal. Para perawinya semuanya siqah terpercaya. Beliau berkata pula, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, itu Imam Ahmad, apakah pandanganmu tentang witir? Apakah engkau memberi salam pada 2 rakaat? Beliau kata, ya. Aku berkata, atas dasar apa? Kerana hadis-hadis tentang itu lebih kuat dan banyak dinukil Nabi SAW pada 2 rakaat. Maksudnya bolehlah kalau nak buat 2 dengan 3, kita buat 2 rakaat dulu, kemudian baru buat satu lagi. Az-Zuhri dari Urwah yang kita biasa buat kan kat Malaysia, witir 3 rakaat, 2 salam. Boleh, sabit. Az-Zuhri kerana hadis itu lebih kuat dan banyak dinukil dari Nabi SAW pada 2 rakaat. Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahawa Nabi SAW beri salam pada 2 rakaat. Hadis sahih Muslim. Harb berkata, Ahmad ditanya tentang witir, maka beliau menjawab, memberi salam pada 2 rakaat dan tidak memberi salam, maka aku berharap tidak berbahaya baginya. Maksudnya sembahyang 3 rakaat, sama ada memberi salam pada 2 rakaat ataupun tak bagi salam pun tidak berbahaya baginya, katanya. Tak masalah lah padanya. Hanya saja memberi salam pada 2 rakaat lebih accurate. Sebab itulah banyaknya Malaysia buat 2, 1. Hadisnya lebih sabit, lebih detail. Sebab yang buat 3 tu kata, Nabi kata janganlah kamu jadikan macam solat maghrib. Ini tak jelas macam mana solat maghrib tu macam mana. Adakah maksud pisahkan? Dan macam-macam lah. Jadi macam mana cara untuk membezakan diri dengan solat maghrib tadi? Adakah dengan tak buat tahiyat awal, ataupun kita buat 2, 1? Dua-dua boleh. Tapi yang mana lagi accurate? 2, 1, sebab 2, 1 tu disokong oleh hadis Nabi SAW. Itu maksud dia lebih accurate tadi, lebih disokong. Sementara Abu Talib berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah, hadis manakah yang kau jadikan pegangan dalam masalah witir? Belajar aku menjadikan semuanya sebagai pegangan. Yang kita dengar tadi, boleh. Barang siapa salat 5 rakaat, maka tidak duduk melainkan pada rakaat terakhir. Maka sampai sembahyang 7 rakaat, maka tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Maksudnya tak duduk melainkan tahiyat akhir. Dan dinukil dalam hadis Zurarah dari Aisyah bahawa Nabi SAW witir 9 rakaat dan duduk pada rakaat yang ke-8. Beliau berkata pula, akan tetapi kebanyakan hadis yang paling kuat menyatakan 1 rakaat. 1 rakaat maksudnya apa? 2, 1 lah. Maka aku pun berperdoman padanya. Aku berkata, Ibn Mas'ud mengatakan 3 rakaat. Beliau menjawab, benar, ia mencela Sa'ad kerana mengerjakan witir 1 rakaat. Maka Sa'ad juga mengucapkan sesuatu sebagai bantahan dari atasnya. Maka Ibn Mas'ud kata, mana ada? Ibn Mas'ud kata 3 rakaat. Dan dia kata, Sa'ad ni sembahyang sampai waktu sembahyang 1 rakaat je. Cela ni bukan maksud cela maki. Cela dia kata, apa hal kau buat macam ni? Dia kata, cela dia. Dia kata, aku buat dalil jugalah, Nabi SAW buat 2, 1 dan dia buat 1 rakaat. Terus dapat. Maksudnya para sahabat ni, kalau nak buat something mesti ada dalil. Hebat sahabat ni. Dalam ni juga pengajaran kepada kita, kalau nak bergaduh dalam bab ni boleh lah, nak berdebat masalah ni. Cuma jangan ikhtilaf tidak menyebabkan iftiraq. Dengar ni, kata Syekh Nasir Al-Aqal dalam kitabnya, ikhtilaf, perbezaan tidak menyebabkan iftiraq. Itu perbezaan dari segi fiqh tidak sepatutnya menyebabkan iftiraq, perpecahan.
Antara sebab iftirak ni orang dalam masalah fiqah, sebab ta'assub. Dan juga mengatakan bahawa dia je yang betul, orang lain semua tak betul. Dialah dalil dia paling sahih sekali, orang lain semua tak sahih. Maka kalau ada khilaf di kalangan ulama' bahawa hadis itu sahih tak sahih, maka kita hormatlah perbezaan tersebut, tanpa kita menolak bahawa ada pendapat yang lebih kuat dalam suatu masalah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman ilman hukman wa ilma. Maka ketika berlakunya perbezaan dari segi menghukum antara Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, dan saya sebut pada kuliah yang lepas, pada hari Selasa lepas, berkenaan dengan seekor kambing, orang dua orang, satu tuan ekor kambing, tuan kambing, satu dia tuan ladang. Si kambing tadi itu, pada orang lelaki tadi telah makan tanaman-tanaman pada seorang lagi, satu orang ni. Lalu macam nak berhukum macam mana? Lalu Nabi Daud kata, bagi kambing tu dekat tuan ladang. Dan sebenarnya tak bagi kambing tu sekejap, sehingga dapat balik ganti kerosakan-kerosakan yang telah dilakukan. Ambil manfaat, ambil susunya, ambil apa, tanpa membunuh kambing tersebut. Lalu pendapat ini yang Allah Ta'ala telah, macam seolah kata, fafahamnaha Sulaiman, fafahamna Sulaiman, maka kami telah beri Sulaiman kefahaman dalam masalah ini. Tetapi apa kata Allah Ta'ala, wa kullan ataina hukman wa ilma, tapi dua-dua kami bagi, Nabi Daud dan Sulaiman, kami bagi ilmu dan hikmah. Apa nak bagi tahu kita? Nabi pun khilaf, para anbiya pun khilaf, dan satu lagi pendapat lagi betul. Takkanlah bila ulama kita berkhilaf, kita tak ada kata pendapat ni lagi betul. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Jadi kita kata itu cara yang ke-7. Cara ke-8 pula, apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Hudzaifah, bahawa beliau salat bersama Nabi SAW di bulan Ramadan. Kemudian beliau rukuk dan mengucapkan subhana rabbil azim, setara dengan lama berdiri. Masya-Allah. Lalu Rasulullah berduduk dan mengucapkan rabbighfirli, setara dengan lama yang berdiri. Setelah itu beliau sujud dan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, setara dengan lama berdiri. Beliau tidak melakukan kecuali 4 rakaat hingga Bilal datang memanggil beliau untuk solat subuh. Maksudnya buat 4-4-3. Itu cara yang Al-Khadim biasa buat, 4-4-3, 4-4-3. 4-4-3. Kalau 4-4-2, 4-4-3. 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Boleh tak? Okey. Beliau SAW pernah solat witir di awal malam, di pertengahannya dan di akhirnya. Jangan menjawab soalan. Pada orang tanya, ustaz, boleh tak witir lepas sembahyang isyak sebelum tidur? Dah jawab dah. Beliau SAW pernah berdiri satu malam penuh membaca satu ayat yang diulang-ulangnya. Tapi Nabi juga pernah berlaku, Nabi pernah solat satu malam tak berhenti-henti, dan Nabi ulang satu ayat yang sama saja. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, sekiranya kamu azab mereka, mereka itu hamba kamu, ya Allah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kamu ampunkan mereka, sesungguhnya Allah Ta'ala itu, sesungguhnya kamu itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya wa in antal azizul hakim, kalau ghafurur rahim, azizul hakim. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Praktik salat malam beliau SAW ada 3 bentuk, iaitu salat sambil berdiri, dan inilah yang paling banyak. Salat sambil duduk yang kita bincang tadi kan, 9 rakaat, lepas tu Nabi salat 2 rakaat duduk. Dalil bahawa salat sunat boleh sembahyang duduk walaupun tanpa mudarat, tapi separuh daripada ganjaran orang yang berdiri. Jadi kalau kita imam sembahyang tarawih bulan Ramadan, bantailah sebelum muka surat pun. Kalau kami penat, kami sembahyang duduk. Boleh tak? Boleh. Kita ikut duduk? Taklah, kita sembahyang duduk. Imam duduk. Kalau duduk kita berdiri tak masalah. Walaupun sembahyang dulu pada zaman Nabi SAW, Nabi bilang kata kalau imam duduk, kamu semua duduk. Tapi ulama telah bincang masalah ni. Dia kata tak, makmum juga, makmum berdirilah kalau imam duduk.
Jadi masalah ni kita kata isu dia. Jadi kalau orang yang penat, makmum penat, sebenarnya duduk. Ada orang tanya ustaz bulan Ramadan dekat Mekah, penat, apa nak pengsan ustaz kata. Jalan dia tak. Tak larat apa semua, nak buat macam mana? Kita sebenarnya duduk. Ya ke? Kata. Itu alhamdulillah. Islam tu sebenarnya sunat boleh duduk tanpa ada kemudaratan pun. Bahkan sebab apa? Dalilnya Nabi SAW pernah solat di atas kenderaan. Dalil tadi juga Nabi SAW 9 rakaat, kemudian Nabi solat duduk. Tapi separuh lah daripada solat orang yang berdiri. Yang ketiga, membaca sambil duduk, apabila tersisa sikit daripadanya maka berdiri. Nak baca panjang kan? Sebab dah baca panjang. Jadi boleh duduk, dah penat, berdiri. Lepas tu nak baca, Allah penat balik, duduk balik. Boleh tak? Boleh. Kita 3 surah direct lah. 3 surah direct. 3 surah direct ke Wallahu a'lam lah. Takkan inna atau inna duduk tak logik Jadi ini surah yang panjang lah, Al-Baqarah ke, Ali Imran ke. Ketika bentuk ini sama-sama dinukil dari beliau SAW melalui jarul yang sahih. Ada pun sifat duduk Nabi SAW yang menggantikan posisi berdiri disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Aisyah, bahawa dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW salat sambil duduk bersila, mutarabba'. Kita lagi mudah, kita ada kerusi zaman sekarang kan, cantik lah. Maka lagi senang. Aku tidak mengetahui seorang pun berikan hadis ini selain Abu Daud, maksudnya Al-Hafari. Sementara Abu Daud seorang yang perawi yang siqah, tapi aku tidak menduga melainkan bahawa hadis itu keliru. Imam Syarah Ibn Qayyim kata hadis ini sahih. Kalau kita baca nota kaki sikit lagi untuk kita tutup awal untuk kuliah kita. Hadis An-Nasa'i salatul lail kaifa salatul qa'id, bagaimana salatnya orang yang duduk. Hadis Abu Daud dari Al-Hafari daripada Hafs bin Ghiyath, dari Humaid bin At-Tawil, daripada Abdullah bin Syaqiq, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Para perawinya adalah thiqah yang dipercayai. Riwayat pula oleh Imam Malik dalam Muwatta melalui sanad yang sahih dari Abdullah bin Dinar bahawa ia mendengar Abdullah bin Umar di mana seorang salat di sisinya, dan ketika orang itu duduk pada rakaat keempat, maka ia duduk bersila dan melipat kedua kakinya. Ketika Abdullah selesai salat, maka ia mencela perbuatan orang itu. Lelaki itu berkata, engkau melakukannya. Beliau berkata, sesungguhnya aku merasa sakit. Imam Malik meriwayatkan pula dari Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bahawa beliau melihat Abdullah bin Umar bersila ketika duduk dalam salat. Aku pun melakukannya dan saat itu aku masih muda. Maka Abdullah bin Umar melarangku seraya berkata, sesungguhnya sunnah salat adalah menegakkan kakimu yang kanan dan melipatnya yang kiri. Maksudnya macam inilah duduk tahiyat tu lah, duduk antara dua sujud ke kan, macam tu cara dia. Aku berkata, sungguh engkau buat demi, tetapi sesungguhnya engkau buat seperti ini. Beliau berkata, kedua kakiku tidak dapat menahanku. Yalah, kalau badan dah besar macam saya ni, duduk antara dua sujud lama-lama lenguh. Orang besar kan, tak boleh duduk lama-lama, nanti lama-lama lenguh, kaki terkebal kan. Maka dia duduk bersila. Macam mana gaya ni ustaz nak duduk bersila? Macam mana lah gaya dia pun. Lepas tu ulama kata duduk antara dua sujud tu sah dah salat. Cuma duduk macam tu sunat. Kalau Syafi'i kata duduk antara sujud yang cara macam tu sunat. Tapi kalau duduk bersila boleh tak sah tak? Sah. Tadi cucu Umar ni tak? Abdullah bin Umar, cucu Umar Khattab. Nama dia Abdullah juga. Dari bahawa boleh letak nama sama dengan ayah dia. Kalau kata awak ni tak ada nama lain ke, sama nama macam awak juga. Abdullah bin Umar buat Abdullah bin Umar. Sebab Abdullah kan ahabul asma'inallah, nama paling Allah Ta'ala suka ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai masalah ni, alhamdulillah rabbil alamin. Mana cara tahajud Nabi SAW, banyak cara dia. Dan kita bolehlah buat cara yang pelbagai. Kalau kita dah boring cara sama je setiap hari, manusia ni bila buat cara yang sama setiap hari, maka dia akan jadi bosan. Bila dia bosan, dia dah tak rasa seronok, dia tak rasa excited. Jadi kita malam ni aku nak buat 9 dengan 2, baru malam dia excited, macam nak buat benda tersebut. Maka ketika itu datangnya keseronokan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wassallallahu ala Muhammad. Boleh tak baca Quran kita main tahajud? Saya katakan boleh, harus, tapi tak digalakkan. Digalakkan daripada hafazan. Tapi kalau dia buka susah kat depan tu, dia baca wallahu alam, saya tak nampak padanya perkara tu tak boleh. Nak kata tak boleh tu tak nampak dalil yang jelas kata tak boleh. Cuma Syekh Salih Utsaimin kata tak digalakkan. Sebab apa? Bila kita baca, kita baca. Nak pula kalau kita bau kan,
Alif Lam Inna. Saya suka kalau ada benda tersebut. Kalau kita dah hafal semua, kita tak berapa nak kuat hafazan, maka itu sebagai pembantu. Dengan pelajar ni tak dia sambil semain tahlil. Itu betul. Itu kita sabit daripada Aisyah punya maula, Aisyah punya khadam dia punya ni. Dia memang dia jadi imam. Aisyah tak jadi imam dan dia pegang Quran, dia pegang macam ni. Atas dasar inilah ulama berdalilkan bukan perbuatan tersebut. Tapi kita kata perbuatan tersebut bukan dalil, sebab itu perbuatan Kata Aisyah. tabi'in ataupun sahabat atau tabi'in. Maka kita kata tak cukup kuat untuk jadikan hujah. Sebab Nabi SAW tak pernah sembahyang, sebab Nabi tak pakai mushaf lah, ataupun para sahabat tak pernah sembahyang pakai mushaf. Dia sabit daripada Aisyah punya khadam tadi. Maka kat situ dan Aisyah tidak mengingkarinya. Jadi ulama pakai hujah tersebut bahawa boleh. Lepas tu dia tanya pada Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia kata memang boleh, harus boleh. Dia kata tak kata haram. Tapi bagi saya dia kata dia seolah-olah melarikan hati kita daripada solat sebenarnya. Jadi penumpuan dia pada bacaan bukan pada solat. Beza orang yang pergi menumpukan pada bacaan dengan orang menumpukan pada solat. Solat dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Quran munajat juga, tapi solat munajat lain. Beza kalau kita baca macam ni pegang Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dia jaga. Kan contohnya. Berbeza dengan orang yang sembahyang Alif Lam Mim dengan hafazannya. Beza tak? Beza. Muskil ke Ustaz? Kadang Aisyah ni dia pakai mushaf mana? Yang disalin pada tangan dia sendiri lah. Dia buat sendirilah. Salin sendiri. Para sahabat sabit pada mereka salin sendiri daripada apa yang tu. Taklah macam kita ni mushaf ada zip apa semua tu, bukanlah. Tak boleh bayangkan macam tu. Maksudnya apa yang mereka telah salinkan daripada tulis sendiri. Yes. Sabit daripada para sahabat mereka salin Quran. Atas kertas, atas kulit-kulit, atas daun-daun dan seterusnya. Pengumuman sikit minggu ni insya-Allah hari Sabtu Ustaz Hashimi 11.30. Nikmati kehidupan anda. Ahad Ustaz Rasul pukul 3 petang. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengikut manhaj salafus salih. Wallahu ta'ala.